Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Sidang penonton muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada malam ini kita akan sambung lagi muzakarah perbincangan kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati untuk kita meneruskan lagi kuliah Maghrib secara online yang berlangsung pada 12 hari bulan pada hari Rabu bagi surau Ikhwanul Muslimin dan juga pada hari Khamis 13 hari bulan bagi surau Al-Ikhlas, dan satu lagi iaitulah 15 hari bulan bagi surau Al-Insyirah Pendamar Indah 2. Para penonton jamaah surau rahimahullahu ta'ala, kita akan meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati pada halaman 31 bagi kitab yang berversikan Jawi. Pada muka surat 31 perenggan yang paling bawah ataupun 6 baris daripada bawah di muka surat 31. Para penonton jamaah surau muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati ini, kita masih lagi pada perbincangan bab berkaitan dengan sifat hati. Sifat mazmumah yang wajib kita jauhi daripadanya. Yang ialah perbincangan kita berkaitan dengan sifat loba atas berkata-kata. Sifat yang seseorang itu naluri hatinya sangat-sangat berkeinginan yang kuat untuk bercakap. Maka ini merupakan sifat hati yang dicela pada syarak, yang wajib kita jauhi. Kerana lantaran daripada asal muasal sifat inilah yang menyebabkan seseorang itu bercakap banyak. Daripada sinilah, daripada sifat inilah, daripada sifat yang hati seseorang itu berkeinginan yang kuat untuk berkata-kata, lahirlah daripada situ dieksploitasikan oleh ataupun diperperanankan oleh anggota lidah kita, maka bercakaplah seseorang itu hal keadaan bercakap banyak. Maka bercakap banyak ini terkadangnya akan mengeluarkan perkataan yang sia-sia.
Maka perkataan yang sia-sia yang dikeluarkan oleh seseorang menyebabkan seseorang tersebut di akhirat kelak akan dihisap satu-satu daripada tiap-tiap perkataan, menyebabkan ianya menjadi satu penyiksaan ketika mana kita berada pada hari kiamat ataupun di padang mahsyar. Itu merupakan penyiksaan. Itu merupakan satu penyiksaan terhadap diri kita yang mana kita lihat orang lain semua telah masuk ke dalam syurga. Akan tetapi kita masih lagi pada mizan ataupun masih lagi dihisap tiap-tiap perkataan yang telah kita lontarkan ketika mana kita berada di atas dunia. Dan terkadang apabila seseorang itu bercakap banyak, jenis tak boleh duduk diam kalau ada orang nak bercakap, yang mana hati nalurinya bersifat dengan sifat loba di atas berkata-kata, berkeinginan kuat untuk bercakap, tamak untuk bercakap, suka bercakap, maka diperanankan oleh lidah bercakap banyak, terkadangnya terjerumus ke dalam perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan lidah kita binasa di akhirat. Maka di antara setengah daripada kebinasaan lidah kita di akhirat adalah di antaranya bercakap bohong. Di antaranya lagi iaitulah maknanya sebagaimana yang telah kita bicara pada pertemuan yang lepas, mengumpat. Ini semua di antara perkara-perkara yang membinasakan lidah kita sewaktu kita berada di akhirat kelak. Menyebabkan lidah kita binasa ketika mana kita berada di akhirat. Muslimin, muslimat, jamaah surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan sambung lagi. Pada siri pengajian kita pada malam ini kita akan sambung lagi pada bab yang berkaitan, pada tajuk yang berkaitan dengan berbantah-bantah. Berbantah-bantah ini ialah kebinasaan lidah. Yang mana seseorang itu apabila bercakap banyak, bila dia bercakap, suka kepada bercakap, maka bercakap banyak. Di antaranya perkara yang boleh membinasakan lidah kita di akhirat, iaitulah berbantah-bantah. Dengan sebab kita berbantah-bantah. Berbantah-bantah ini, ataupun kita katakan bertengkar, ataupun berkelahi, ataupun bertikam lidah, ataupun berbalah, bersoal jawab, bersoal mulut. Ini semua adalah satu penafsiran daripada apa yang kita nak belajar daripada bahasa Arabnya, ialah al-jidal ataupun al-mira'. Al-mira' ataupun al-jidal yang kita nak maksudkan pada malam ini, perbincangan kita yang menyebabkan kita itu terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kebinasaan yang kita lakukan dengan lidah, iaitulah berkaitan dengan berbantah-bantah, berkelahi. Ataupun lorat Melayu kita, lurah Melayu kita, bahasa Melayu kita, bahasa kampung lagi kita katakan, bertikam lidah, berbalah, bertengkar, bersoal jawab. Ini semua adalah benda-benda yang membinasakan lidah kita sewaktu kita berada di akhirat kelak, yang mesti kita jauhi daripadanya. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ada pun berbantah-bantah. Yang kita kata bertikam lidah tadi, bertengkar, berkelahi, berbalah, bersoal mulut. Ini semua ni ialah daripada bahasa Arabnya jidal ataupun mira'. Itu sama saja. Maka ada pun berbantah-bantah. Maka iaitu berbantah-bantah ni, berkelahi, bertengkar, bertikam lidah, bersoal jawab, bersoal mulut ni, maka iaitu takrif dianya ialah mencela akan perkataan orang lain, nak meremehkan akan perkataan orang lain, ataupun kita nak iktiraf, kita nak kritik, kita nak tik
Kita nak berdeh. Kita nak balah balik akan perkataan orang lain. Ini dia panggil berbantah-bantah. Maknanya satu orang ni kata begian, maka kita tak boleh. Kita nak berdeh juga perkataan dia. Kita nak juga lawan percakapan dia tadi. Ini dinamakan berbantah-bantah, berkelahi, bersoal mulut, bersoal jawab, bertikam lidah. Ini ialah sifat yang perlu kita jauhi. Yang mana bertikam lidah, berbantah-bantah ini dibilangkan di antara setengah daripada al-kabair, daripada dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka wajib kita jauhi daripadanya. Maka berbantah-bantah ini ialah satu perkataan yang kita nak cela perkataan orang lain. Yang kita nak meremehkan perkataan orang lain. Yang kita nak balah, nak berdeh, nak kritik balik perkataan orang lain. Maka ini dinamakan berbantah-bantah. Mencela akan perkataan orang lain. Maka mencela ni macam mana? Dengan menzahirkan kecederaan, dengan menzahirkan kesalahan ataupun kecacatan yang ada padanya pada perkataan orang lain tersebut. Inilah yang ditakrifkan oleh ulama yang dimaksudkan dengan kata berbantah-bantah ataupun berkelahi. Ataupun dengan kata lain, berbantah-bantah, berkelahi, bertikam lidah ni ialah berlawan lidah untuk menang. Ini dia panggil berbantah-bantah. Ini dia panggil bertikam lidah. Inilah yang disebut dalam kitab kita ni, iaitulah kita nak bicara al-jidal ataupun al-mira'. Al-mira' yang maksudnya berbantah-bantah, berkelahi dengan mulut, berkelahi dengan perkataan, berkelahi dengan maknanya dengan lidah. Cuma pada zaman sekarang ini bukan setakat lidah saja berbantah-bantah berkelahi ini, akan tetapi juga dengan tulisan. Masuk juga dalam kata berbantah-bantah berkelahi yang mesti kita jauhinya. Yang mesti kita lari daripadanya, yang ialah merupakan kebinasaan kita di akhirat. Maka berbantah-bantah ialah kita nak mencela perkataan orang lain dengan kita menzahirkan akan kesalahan ataupun kecacatan yang ada pada perkataan seseorang tersebut. Sama ada cedera itu, kesalahan tersebut, kesalahan perkataan orang lain itu sama ada pada lafaznya, lafaz bagi perkataan orang lain, atau pada maknanya, makna bagi perkataan orang lain. Tak kira lah. Sama ada dari sudut lafaz dia tu ada kecacatan, ada kesalahan, ada kesilapan, kita pun balas selalu. Kita pun nak kritik selalu. Ataupun kita nak meremehkan. Kita nak meremehkan kelemahan dia tadi. Ini dinamakan perkelahian ataupun berbantah-bantah yang kita guna lidah kita. Maka ini setengah daripada perkara dosa yang wajib kita jauhi dia. Maka berbantah-bantah ni guna lidah. Maka datangnya berbantah-bantah ini daripada hasil seseorang tadi tamak kepada bercakap. Bila dia ni jenis tamak, naluri hati dia bersifat dengan sifat kuat, keinginan terhadap bercakap, maka akan timbullah yang seterusnya penyakit yang akan diperanankan dengan lidah yang dinamakan dengan berbantah-bantah ataupun berkelahi, bertengkar ataupun bertikam lidah, bersoal jawab, mengaku dan sebagainya. Ini setengah daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang rahimahullah ta'ala lagi. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu ialah dua perkara. Maka pengarang kita nak bincang berkaitan dengan berbantah-bantah ni. Yang mana kata pengarang bermula yang membangkitkan. Bermula perkara yang mendorong. Yang menjadi punca. Yang menjadi sebab. Yang maknanya berbantah-bantah ni mari daripada mana? Mari daripada dua perkara ni. Ini punca dia. Di antaranya datangnya berbantah-bantah, terhasilnya berbantah-bantah, terjadinya berbantah-bantah, berkelahi, bertikam lidah, bersoal jawab ni
pertengkaran ini datangnya melalui dua punca inilah. Di antaranya. Mana dua punca tersebut? Ada kalanya punca tadi. Ada kalanya yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu. Terkadangnya. Yang pertamanya, kerana meninggikan diri. Kita rasa nak pelebih diri kita. Kita nak menonjolkan diri kita. Ataupun kita ada mempunyai sifat azamah. Sifat takabur. Sifat ujub. Sifat bangga diri. Rasa kita ni hebat. Orang lain ni tak. Orang lain ni lekeh maknanya. Maka di antara sebab yang menyebabkan, yang berpunca orang itu berkelahi, iaitulah kerana nak meninggikan diri. Maka dah dia nak meninggikan diri dia, dia menzahirkan dengan menzahirkan kelebihan dirinya, diri seseorang, dan secara tidak langsung dia menganggap orang lain itu tak seperti dengan dia. Orang lain itu lekeh semua. Dia saja yang hebat. Ini yang dikatakan dengan rasa diri kita sempurna. Oleh kerana kita rasa diri kita ini sempurnalah, maka punca yang mengakibatkan seseorang itu menjadi pertelingkahan, bersoal jawab. Tak boleh orang nak kritik kita. Tak boleh orang nak tegur kita. Tak boleh orang nak nasihat kita. Kita ni betul belaka. Kita ni lebih. Kita ni lah segala-galanya maknanya. Kita ni lah maknanya yang sempurna. Rasa diri kita sempurna. Maka bila begitu, orang tegur kita, orang cakap kita apa-apa, orang maknanya kritik kita, kita akan jadi nak balah balik. Kita akan jadi nak kritik balik dia. Kita akan jadi nak maknanya nak kita akan jadi nak bertikal lidah dengan dia. Nak berbantah-bantah apa yang dia katakan kepada kita tadi. Ini punca utama. Punca utamanya iaitulah seseorang tersebut yang ada pada dirinya sifat ujub ataupun takabur ataupun kita panggil azamah, yang mana kita rasa diri kita sempurna. Oleh kerana demikianlah tidak boleh orang nak kritik kita, maka kita akan bertelingkah, kita akan berkelahi, kita akan berbantah-bantah dengan seseorang tersebut. Maka terjerumuhlah kita ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama, punca dia. Dan ada kalanya dan terkadang juga yang menjadi punca di atas berbantah-bantah berkelahi ini kerana tabiat yang jahat. Kerana tabiat kita tu jahat. Kerana pesing perangai dia huduh. Perangai jahat, perangai huduh. Yang mana perangai jahat dia ni yang suka menghinakan orang lain. Kerana dia suka hina orang. Suka jek orang. Kerana suka pandang remeh kepada orang. Ini di antara punca akan menjadinya pertelingkahan. Yang pertama tadi kerana rasa diri dia hebat. Kerana dia rasa diri dia sempurna, cukup sempurna. Dia nak meninggikan diri dia. Maka orang lain tadi tak seperti dengan dia. Maka di antara yang menyebabkan punca terjadinya pertelingkahan. Contoh di antaranya, seperti dalam bab ilmu umpamanya. Kalau dalam bab ilmu, orang tu mengaji sedikit misalnya. Orang tu tidak ada CJ misalnya. Dia rasa diri dia ilmu sudah cukup. Rasa dia mengaji lama. Ada CJ setakat lutut, bertimbul-timbul, banyak helai CJ-nya. Misalnya orang lain yang bercakap tu tak ada CJ. Ini akan timbulnya perkelahian. Itu biasanya, di antara puncanya. Bila orang tu tegur kita, dia siapa? Terjadilah pertelingkahan. Terjadilah berbantah-bantah, bertikam lidah. Kerana dia rasa diri dia tu hebat. Kerana dia merasakan diri dia tu lebih daripada orang yang lain. Yang keduanya, kerana tabiat dia tu jahat. Perangai pesing dia tu perangai jahat yang suka nak melekehkan orang. Yang suka memandang serong kepada orang. Yang suka nak menghinakan orang. Maka di antara dua perkara inilah yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam berbantah-bantah ataupun berkelahi, bertikam lidah tadi.
maka berbantah-bantah itu menguatkan ia berbantah-bantah akan dua perkara yang sangat keji ini. Yakni maka di atas punca-punca dua inilah yang menekankan, yang buat jadi seseorang itu nak berbantah-bantah, nak berbalah, nak bertikam lidah. Puncanya yang menguatkan seseorang itu nak berbantah-bantah, dua tadilah. Kerana apa? Kerana yang pertamanya nak tunjuk kelebihan yang ada pada diri dia, rasa dia tu hebat, rasa diri dia sempurna, orang lain tu lekeh. Yang keduanya, kerana tabiat perangai seseorang itu yang jahat, suka menghinakan orang lain. Maka dua punca inilah yang menguatkan seseorang tadi jadi nak berbantah-bantah, jadi nak berkelahi dengan manusia, nak bertikam lidah dengan manusia, rasa nak kritik orang dan sebagainya. Ini di antara dua punca yang disebutkan di dalam kitab kita Penawar Bagi Hati ini. Di antara lain banyak lagi. Di antara punca yang menyebabkan seseorang itu berkelahi, bertikam lidah ini di antaranya, iaitulah manakala seseorang yang melakukan kesalahan tiba-tiba dinasihati. Dinasihati secara terbuka kadang-kadang. Maka ini juga menjadi sebab punca berkelahi. Orang nasihat kita. Tapi nasihat kita tu secara terbuka. Mengaibkan, memalukan kita. Maka ketika itu boleh jadi menyebabkan juga berbalah, bertengkar, berkelahi, bertikam lidah. Kerana tak puas hati. Yang kedua boleh jadi juga di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu berkelahi, bertengkar ini, berbantah-bantah, berjidal ini, mirak ini, ialah ketika mana kita menegur seseorang dalam keadaan masa yang tidak sesuai. Dalam satu masa yang tidak tepat. Mungkin orang tersebut dalam keadaan sibuk, kita tegur dia, maka bawa kepada berbantah-bantah. Emosinya tidak menentu, emosinya tengah down, kita tegur dia, ini bawa kepada berbantah-bantah di antaranya juga. Ataupun kita tegur dia dalam di hadapan kawan dia. Di hadapan orang yang malu dengan di hadapan orang yang dia malu kepada orang tersebut, kita tegur, ini memalukan dia, maka menyebabkan berbantah-bantah juga. Ini di antara sebab-sebab, banyak lagi sebab-sebab. Di antara lain lagi, iaitulah orang yang ditegur tersebut. Contohnya kita ditegur ini telah dikuasai dengan nafsu-nafsu yang tidak baik, maka membawa diri kita ini akan terjadinya perbantahan ataupun berkelahian. Tak boleh orang nak tegur. Ini nafsu yang tak comel juga. Tak boleh orang tegur kita. Walaupun benda tu benda sebenar, orang tegur tak boleh. Ini pun maknanya di antara punca berlakunya perkelahian, berbantah-bantah ataupun kita panggil bertikam lidah. Maka ini susahlah. Maka penyakit hati hak rasa sempurna ni kita kena buang di dalam hati kita ini. Kita kena buang daripada naluri perasaan kita ini. Yang mana Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut rahimallahu man ahda ilayya uyuban. Tengok kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mendoakan, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka yang menunjukkan, yang menegur akan kelemahan yang ada pada diri dia. Akan kesilapan, kecacatan yang ada pada diri dia. Orang tegur dia, dia berdoa ke arah kebaikan. Dia tidak mengapa. Tidak rasa sombong. Bahkan dia berterima kasih. Maknanya orang menegur kesilapannya. Maka inilah sewajarnya sifat kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertingkah laku yang tawaduk. Bersifat dengan sifat tawaduk, rendah diri, tidak rasa lebih sempurna daripada orang yang lain. Maka ini di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu berbantah-bantah ataupun berkelahi ataupun bertikam lidah, bersoal jawab, katakanlah al-jidal ataupun al-mira'. Bahkan kata pengarang, ini ialah ubat dia. Bahkan yang wajib atas engkau, yang mesti atas engkau
Tadi puncanya dua perkara telah dia sebut. Lalu tu pengarang kita nak menceritakan kepada kita pula ubat ataupun penawar yang dapat menghakis kita daripada melakukan ataupun terjerumus ke dalam perkara haram yang ialah berbantah-bantah. Mana penawar dia? Setelah mana dia sebut berbantah-bantah ini ialah perkara yang diharamkan dalam agama kita, jidal ataupun mirak ini. Maka bagaimana cara untuk mengatasi daripada kita terjerumus daripada perkara tersebut? Apakah penawarnya? Kerana tiap-tiap penyakit itu sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan kita yang lepas, yang telah lalu likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit itu ada penawar dia. Begitu jugalah penyakit yang bangsa agama ini. Penyakit yang mana yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang mana penyakit ini sekiranya kita bawa di akhirat, yang akan diubatinya dengan neraka, maka di dunia ini dia ada ubat supaya kita tak terjerumus daripada perkara tersebut. Kita terhindar daripada perkara tersebut. Mana dia? Kata pengarang, bahkan yang wajib atas engkau, ini ubat dia, penawar dia yang dapat menghakis kita, menghindari kita daripada terjerumus ke dalam berbantah-bantah berkelahi ni. Yang wajib atas engkau, yakni agar kita tidak terjerumus di dalam berbantah-bantah ni, bahawa engkau membenarkan, kita mesti membenarkan akan barang, akan perkataan yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Apabila orang tu cakap kepada kita, nasihat kita umpamanya, apatah lagi nasihat tu berbentukan agama, nasihat yang berbentuk agama, dia nak tarik kita kepada kebaikan umpamanya, maka benda tu benda sebenar, kita dengar. Kita akui kesilapan kita, akui kesalahan kita. Kerana percakapan yang dia bagi tahu kepada kita itu adalah perkara benar, maka kita membenarkan dia. Maka pada ketika itu tidak akan terjadinya perkelahian. Sebaliknya, kalau orang tegur kita, benda tu, teguran tu pula teguran yang berbentuk agama. Kerana apa kamu ni pakai seluar pendek ni, ngapuk poho-poho misalnya, aurat ni. Tegur tu pula dalam keadaan yang lemah lembut misalnya, benda tu sebenar. Kalaulah kita tidak ambil ubat ni, penawar ini, yang mana kita kena membenarkan perkataan yang sebenar ini, ketika itu kalau kita tak memakan ubat ini, tak memakai ubat ini, tidak ambil penawar ini, iaitulah membenarkan apa yang dia kata, yang dia tegur kita tadi, perkataan dia tadi, maka ketika itu kalau kita tidak pakai penawar ini, menyebabkan kita akan berkelahi. Berkelahi, bercakap lidah, bertikam lidah, akan bertikam lidahlah kita, akan berbantah-bantahlah kita, akan kita ni tadi maknanya akan bersoal mulutlah dengan dia. Tu maka perkara yang sebenar kita kena membenarkan dia, kita kena terima dia. Apatah lagi benda yang berunsurkan agama. Dan bahawa engkau diam, yang keduanya, dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar itu daripada perkataan yang salah. Adapun hak salah, kalaulah dia kata tu yang betulnya kita, yang dia kata tu salah, maka biarlah. Selagi mana benda itu bukanlah benda yang dapat memudaratkan diri kita, biarkan saja. Inilah di antara ubat agar kita tadi tidak terjerumus ke dalam maknanya perkara yang diharamkan, iaitulah perkelahian ataupun berbantah-bantah, bersoal jawab, bertikam lidah tadi. Iaitulah kita kena rasa diri kita itu, kalau orang tegur kita, kalau benda tu sebenar, kita mengiyakan saja. Kalaulah benda tu yang orang bagi tahu pada kita, dia maki kita, benda itu salah, maka kita biarkan saja. Tak ada rugi apa-apa pun. Tak rugi pun kita, biarkan saja. Inilah di antara faktor yang boleh melarikan kita, menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam perkelahian ataupun jidal ataupun mirak. Melainkan, ini hak dibenarkan kita berjidal. Dibenarkan kita untuk berbantah-bantah. Secara umumnya, berbantah-bantah tadi,
ataupun berjidal, mirak tadi ialah satu perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Melainkan ada yang diistisna, dikecualikan. Apa dia? Apabila ada pada menyebut perkataan kesalahan yang kita dengar tu ada faedah yang bangsa agama. Ini diistisna, dikecualikan. Maknanya perkataan tersebut yang kita dengar ni perkataan yang salah, yang mana benda ni bersangkut dengan agama. Maka hak ni dia panggil perkara yang ada hajat pada syarak. Benda yang ada hajat pada syarak, maka wajib ke atas kita untuk menerangkan. Bila mana benda yang bersangkut dengan kekeliruan yang berunsurkan agama. Misal, seperti seseorang itu mengatakan, maknanya berjudi ni boleh, berjudi ni tak menjadi satu kesalahan bagi orang yang miskin. Umpamanya, berzina, kalau suka sama suka, tak mengapa. Umpamanya, ataupun apa lagi, kahwin sejenis, LGBT kita panggil, tak jadi masalah. Ketika ni kita kena menerangkan. Ketika ini kita kena berbantah-bantah. Kita kena bersoal. Kita kena bertikam lidah maknanya. Kena jawab balik apa yang dia lontarkan tersebut kerana ianya adalah perkara yang salah pada agama kita. Kerana ianya ada perkara yang bersangkut dengan agama kita berkaitan dengan keharaman tersebut. Maka ketika ini wajib kita menyuarakan. Wajib untuk kita membidas balik akan apa yang disebut daripada perkataan yang salah tersebut, lebih-lebih lagi yang berkait dengan agama ini. Bukan lebih-lebih lagi yang berunsurkan agama ini, yang bersangkut paut dengan agama Islam ini. Maka ketika itu kita kena menerangkan. Perlu menerangkan. Ataupun lagi perkara yang perlu kita terangkan, umpamanya seperti orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arasy. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Dalilnya begian. Lalu tu dia buat bandingan. Kalaulah Allah Ta'ala ini tidak berada di atas arasy, kalau kamu kata Allah tak bertempat, atas pun tidak, bawah pun tidak, tidakkah kamu katakan misalnya bagi orang yang mandul? Orang yang mandul tidak ada anak. Boleh kita nak kata anak dia ada di dalam perut? Tak boleh. Bolehkah kalau macam tu kita kata anak dia berada di luar perut? Tak boleh juga. Kerana apa? Kerana dia tidak ada anak. Maka dia tidak ada anak, maka tidak ada dalam perut, tidak ada di luar perut. Maka kalau kamu kata Allah ada, di atas pun tidak, di bawah pun tidak, macam mana bermakna Allah tidak ada? Ini ialah satu perkara yang dikiaskan daripada kias yang nyata terhadap kias yang gaib, maka ini kias yang tidak betul. Maka ketika itu akidah ini akidah yang seleweng, akidah ini akidah yang tidak betul, maka perkataan tersebut perkataan yang salah, maka ianya ada hajat pada syarak, dibenarkan untuk kita berkelahi. Dibenarkan untuk kita berjidal, berdebat, menerangkan apa yang dikatakan tersebut, yang mana salah di sisi kefahaman menurut ahli sunnah wal jamaah. Maka berdebat boleh dibenarkan. Cuma berdebat tadi tu dalam keadaan yang baik, ikhlaskan niat kita, tidak guna bahasa yang kesat, jauhkan daripada hawa nafsu, untuk yang rasa kita tu lebih daripada orang. Inilah di antara perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan, lebih-lebih lagi pada suasana hari ini, dari sudut tuturan perkataannya yang tidak malangnya kita pada hari ini berdebat ataupun di dalam Facebooknya dengan perkataan makian dan sebagainya, maka ini tidak sewajarnya berlaku kepada kita orang Islam. Berdebat, mesti kena berdebat, wajib berdebat, perlu menerangkan yang mana kita ini dengan hujah-hujah yang betul, yang selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka ada pun berdebat dalam soal
agama, yang ada hajat agama, maka yang ini dibenarkan pada syarak. Maka menyebut engkau akan perkataan yang salah tadi dengan lemah lembut lah. Bercakap dengan lemah lembut. Hatta dengan orang kafir yang kita nak berjidal dengan dia pun, apatah lagi dengan sama-sama kita orang Islam, maknanya kita kena berjidal dengan lemah lembut. Kena nasihat dengan lemah lembut. Kena berbahas dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi Musa dan juga Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah kepada menyeru terhadap Firaun tadi dengan katanya Allah taala, maknanya faqula lahu qaulan layyina, bagi tahu tegur Firaun tadi dengan teguran yang baik, yang lemah lembut, mudah-mudahan dia terima. Tengok tu dengan Firaun hak mengaku Tuhan. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun tadi supaya berlemah lembut. Ayat lain lagi, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu semua adalah ayat-ayat yang menunjukkan berbahaslah, berdebatlah, ataupun kita menyuarakanlah hak sebenar, tapi menyuarakan, berdebat, berbahas dengan cara yang elok, dengan adab-adabnya. Itu tidak dengan makian-makian dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pula dalil terhadap larangan berbantah-bantah yang bukan kerana hajat agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa meninggalkan ia barang siapa akan berbantah-bantah. Siapa-siapa yang tidak berbantah-bantah, dia tak berkelahi, dia tak menjerumuskan diri dia dalam berkelahian. Bila? Pada ketika ia barang siapa tu yang sebenar, dia pada pihak yang benar, dia pada pihak yang betul. Tapi dia tak berkelahi. Dia tak biarkan diri dia untuk berkelahi walaupun dia dalam keadaan yang betul, dalam pada pihak yang betul, dalam situasi yang betul. Nascaya jawab barang siapa tadi, nascaya diperbuat baginya bagi barang siapa itu, yakni oleh Allah Ta'ala, rumah pada setinggi-tinggi syurga. Duduk dalam syurga pada tempat yang tinggi bagi orang yang dia betul, tapi dia tahan diri dia untuk berkelahi. Dia tak menjerumuskan diri dia dalam perkelahian. Walaupun orang kata gajah rimau pada dia pun, dia tu pada pihak yang sebenar, tapi dia tak menjerumuhkan diri dia untuk berkelahi, bertikam lidah. Allah Ta'ala berikan kepada dia di akhirat kelak rumah yang paling tinggi di dalam syurga, tempat yang paling tinggi di dalam syurga. Sebaliknya, seterusnya, dan barang siapa meninggalkan dia akan berbantah-bantah pada ketika ia barang siapa tu yang salah. Dia tak berbantah-bantah dan dia itu pula pada pihak yang salah. Dia tak berkelahi. Dia salah dan dia tak berkelahi. Orang tegur dia dan dia memang salah dan dia tidak berkelahi dengan orang tersebut. Maka orang ni nescaya diperbuat baginya bagi barang siapa tersebut rumah pada keliling syurga. Apa maksud rumah pada keliling syurga? Bukan rumah berada di luar syurga. Maknanya pada tempat yang rendah. Pada tempat yang tidak tinggi sebagaimana yang tadi. Jadi, orang yang berada pada pihak yang sebenar. Bila orang tegur dia, orang kata macam-macam pada dia, dia tidak berkelahi. Maka Allah Ta'ala berikan anugerah kepada dia berada di dalam syurga pada tempat yang tinggi. Yang kedua, orang ni memang salah. Orang tegur dia memang salah. Dan dia menerima, dia tak berkelahi. Maka Allah Ta'ala berikan kepada dia juga kedudukan di dalam syurga rendah sedikit daripada orang tadi. Rendah daripada yang betul, yang mana dia tu sebenar, pada pihak yang sebenar, tapi dia tahan diri daripada berkelahi.
Dia pihak yang benar, orang kata pun dia tak berkelahi. Maka hak ni lebih tinggi darjat dia di akhirat, di dalam syurga dibandingkan dengan orang yang memang salah dan dia tidak berkelahi. Orang tegur dia memang salah dan dia tak berkelahi dengan orang tersebut. Maka hak ni berada dalam syurga juga. Dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tempat dalam syurga tapi rendah daripada yang tadi. Kerana apa tu? Bermula yang demikian itu, demikian kenyataan tadi. Kenyataan hadis tu. Balasan maknanya orang yang pada pihak yang benar sedangkan dia tinggal berbantah-bantah, kedudukannya pada tempat yang tinggi. Ada pun orang yang meninggalkan berbantah-bantah, hal keadaan dia tu memang salah. Dia tak, tapi dia meninggalkan berbantah-bantah, berada dalam syurga juga tapi tempatnya rendah. Kerana apa? Kerana meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu pada waktu kita benar, pada waktu kita betul ni kita tak berkelahi, yang ni lebih suka pada nafsu kita. Lebih susah untuk kita nak tahan nafsu kita, untuk kita tak jawab balik, untuk kita tak berkelahi dengan dia. Kerana kita dalam pada pihak yang betul. Maka pada ketika ini, nafsu kita lebih susah untuk mengawal daripada terjerumus kepada perkelahian tersebut. Oleh kerana itu, kita dapat lawan juga. Maka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan dalam syurga, berada pada tempat yang tinggi. Nak dibandingkan bagi orang yang memang salah dah. Dah dia salah dah, nak berkelahi buat apa lagi? Dia salah dah. Malaikat orang yang perangai huduh dan sebagainya tadi. Habis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sekali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashtakmilul 'abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwal muhiqqun. Artinya, tiada menyempurnakan oleh hamba itu, tak sempurna iman seorang hamba itu. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman, yakni tak sempurna iman seseorang hamba itu akan sebagai hakikat iman yang sebenar, hinggalah meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia seseorang itu yang sebenar. Kata Nabi SAW, maknanya kalaulah kita tu masih lagi berbantah-bantah, berkelahi, walaupun kita dalam keadaan pihak yang benar, tapi kita berbantah-bantah kerana kita benar, maka orang ni, kata Nabi SAW, iman dia masih lagi belum sempurna. Tak sempurna lagi. Orang yang iman sempurna, dia dalam keadaan benar, orang kata gajah rimah pun, dia tidak berbantah-bantah. Dia sabar. Maka inilah maknanya kita perlu ada dalam hati kita sifat sabar tadi. Perlu memakai sifat sabar di dalam hati kita. Maka pada ketika itu, maka kita tidak berkelahi, tidak berbantah-bantah. Inilah perkara-perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Maknanya sebagai kesimpulan, berbantah-bantah ini secara umumnya adalah perkara yang diharamkan oleh agama kita, oleh syarak kita, kecuali berbantah-bantah kerana hajat agama. Sebagaimana yang telah kita bagi tahu tadi, yang ada kekeliruan, kekusutan dalam bab agama, orang yang menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul, maka ketika itu kita perlu berbantah-bantah, perlu menerangkan. Kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmi fakatamahu. Siapa-siapa yang ditanya terhadapnya akan satu-satu ilmu, fakatamahu, maka dia mendiamkan diri dia, dia menyembunyikan, dia sembunyikan hak sebenar. Maka kata Nabi SAW, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan mengkekangkan mulut seseorang yang tidak menyuarakan yang sebenar tadi di akhirat kelak. Allah Ta'ala mengekangkan, maknanya kita panggil mengekang-kekang ni maknanya tariklah. Tarik, buka mulut ini, dimasukkan api neraka ke dalam mulut orang tersebut. Maknanya di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana di dunia dia menyembunyikan
lidah dia daripada menyuarakan yang betul, tutup mulut daripada menyuarakan perkara yang sebenar, yang urusan agama, sedangkan dia mengetahuinya, tiba-tiba dia tidak bagi tahu di atas dunia hak sebenar, di akhirat kalau seksanya akan dikekang mulutnya, akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala di atas balasan, di atas mulut dia menyembunyikan perkara yang hak yang berunsurkan agama ini. Haza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.